Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi bin Mat Yusof akan membentangkan satu tugasan bagi subjek AMST 5103 isu kontemporari dalam pengajian tafsir bagi kursus sarjana pengajian Islam Universiti Terbuka Malaysia bagi tahun 2020-21. Tajuk tugasan saya ialah beberapa karya tafsir Al-Quran tempatan serta metodologi penafsirannya. Baik, saya akan membentangkan tentang 4 buah karya tafsir tempatan, iaitu yang pertama tafsir Al-Marbawi Juzuk Alif Lam Mim, diikuti oleh tafsir Nurul Al-Ihsan, kemudian tafsir Pimpinan Ar-Rahman dan tafsir Pedoman Muttaqin. Tafsir Al-Marbawi Juzuk Amma. Karya tafsir ini adalah sebahagian karya tafsir yang dihasilkan oleh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Pengarang kitab ini dilahirkan di Mekah. Beliau mendapat pendidikan awal di tanah air serta sempat melanjutkan pelajarannya ke Universiti Al-Azhar di Mesir sehingga mendapat ijazah aliyah. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Melayu lama keseluruhannya. Kitab tafsir ini merangkumi keseluruhan surah Al-Baqarah yang merangkumi 3 juzuk Al-Quran. Di antara keistimewaan kitab ini ialah ia telah berjaya menggabung jalin metod penafsiran Al-Quran bil Ma'thur dengan metod penafsiran Al-Quran bil Ra'i, di samping mengaplikasikan ulumul Quran seperti aspek asbabun nuzul serta nasikh dan mansukh. Tafsir berikutnya ialah tafsir Pedoman Muttaqin. Kitab tafsir ini adalah sebuah karya tafsir tempatan yang menggunakan bahasa Melayu moden. Pengarangnya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur merupakan seorang tokoh sarjana Islam yang terkenal di Malaysia. Di antara tujuan penghasilan kitab ini ialah sebagai kesinambungan kepada tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Metod penafsiran yang digunakan adalah kombinasi pendekatan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Di antara keistimewaan kitab tafsir ini, pengarangnya berjaya memuatkan daftar isi untuk hadis, athar dan syair pada akhir kitab di setiap juzuk. Seterusnya tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kitab tafsir ini adalah sebuah kitab tafsir yang merangkumi 30 juzuk Al-Quran yang ditulis di dalam bahasa Melayu. Pengarang kitab ini ialah Syekh Muhammad Basmi bin Syekh Muhammad Basmi. Beliau dilahirkan dan mendapat pendidikan awal di Makkah Al-Mukarramah. Kitab ini menggunakan pendekatan tafsir bil ma'thur, di samping memberi penekanan kepada penafsiran terhadap kalimah tertentu yang sukar difahami. Kitab ini juga menggunakan pendekatan penafsiran secara ijmali, kerana beliau hanya mentafsirkan sebagai penjelasan secara ringkas tetapi padat. Karya tafsir seterusnya ialah tafsir Nurul Ihsan. Kitab tafsir Nurul Ihsan ini adalah kitab tafsir yang pertama dihasilkan di tanah Melayu yang menggunakan bahasa Melayu tulisan Jawi. Kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Al-Qadhi ini merupakan sebuah kitab tafsir yang lengkap yang merangkumi keseluruhan 30 juzuk Al-Quran yang tersusun di dalam 4 jilid kesemuanya. Tafsir ini menggunakan metod ijmali. Metod ini merupakan metod tertua di dalam penulisan pentafsiran Al-Quran.
Metod ini merupakan suatu kaedah mentafsir Al-Quran dengan cara mengemukakan makna umum. Di antara ciri keistimewaan kitab tafsir ini ialah penafsirannya merangkumi pelbagai corak yang bersesuaian dengan kandungan ayat yang ditafsirkan. Sebagai contoh, apabila tiba pada ayat yang menerangkan tentang hukum fiqh, pengarang akan menguraikan hukum fiqh dengan jelas. Baik, sekarang marilah kita lihat metod penafsiran Al-Quran oleh golongan Sufi atau lebih dikenali sebagai tafsir Al-Isyari ataupun tafsir bil isyarah. Menurut kaum Sufi, setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin. Makna yang zahir adalah yang cepat dan mudah difahami oleh akal fikiran. Sebaliknya makna yang batin pula hanya dapat diketahui oleh mereka yang memiliki keahlian dan kepakaran sahaja. Golongan Sufi mendakwa bahawa latihan kerohanian yang dilakukan oleh mereka akan membawa mereka ke suatu tingkatan sehingga mereka dapat menyingkap isyarat kudus yang terkandung di sebalik lafaz zahir Al-Quran dan akan terpancar ke dalam hati. Ammar Fazil menjelaskan bahawa sebahagian ulama menentang penggunaan tafsir isyari, manakala sebahagian yang lain ada yang membenarkannya dengan syarat yang tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut ialah pengertian makna batin itu mestilah tidak bercanggah dengan makna zahir Al-Quran serta tidak pula bercanggah dengan nas, syarak dan akal. Sekarang marilah kita lihat dua contoh karya tafsir isyari ataupun tafsir golongan Sufi. Yang pertama ialah tafsir Ruh Al-Ma'ani. Tafsir ini juga dikenal dengan tafsir Al-Alusi. Ia merupakan sebuah kitab tafsir Sufi yang disusun oleh Shihabuddin As-Sayyid Muhammad Al-Alusi Al-Baghdadi. Tafsir ini termasuk di dalam kategori tafsir yang besar serta lengkap. Kandungannya menjelaskan tentang riwayat-riwayat salaf di samping disisipkan pendapat-pendapat ulama khalaf yang muktabar. Contoh yang kedua ialah kitab tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Tafsir ini adalah merupakan sebuah karya tafsir yang disusun oleh Nizamuddin Al-Hasan Muhammad An-Naisaburi. Tafsir ini dikenali dengan tafsir An-Naisaburi. Tafsir ini sangat terkenal serta mudah diperolehi kerana ditulis pada bahagian tepi tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Di antara kelebihan tafsir ini ialah gaya bahasanya yang mudah difahami oleh pembaca. Sekarang marilah kita lihat contoh tafsir isyari ataupun tafsir golongan Sufi yang diterima. Pada suatu hari, Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat yang bermaksud, apakah pendapat kamu semua terhadap ayat 1 surah An-Nas? Maksud ayat tersebut ini secara zahir ialah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sebahagian sahabat ada yang menjawab, kami diperintah agar memuji Allah dan memohon keampunan kepadanya ketika kita memperoleh pertolongan dan kemenangan. Sebahagian yang lain pula hanyalah mendiamkan diri sahaja. Sayyidina Umar kemudiannya bertanya kepada Ibnu Abbas, begitukah pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Jawab Ibnu Abbas, bukan begitu. Tanya Sayyidina Umar lagi, lalu apakah pendapat kamu? Abdullah Ibn Abbas menjawab, ayat itu menunjukkan tentang ajal Rasulullah SAW yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ia berfirman yang bermaksud, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu adalah tanda datangnya ajalmu wahai Muhammad. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Maka kata Sayyidina Umar, aku tidak mengetahui maksud ayat itu kecuali apa yang kamu katakan. Seterusnya marilah kita lihat contoh tafsir isyari yang ditolak. Firdaus Sulaiman menjelaskan bahawa Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang merupakan salah seorang tokoh sufi aliran falsafi Nazari menafsirkan ayat 57 surah Maryam sebagai tempat yang paling tinggi adalah tempat beredarnya semua orbit planet di bumi, iaitu planet matahari.
pada planet matahari ialah roh Idris berada. Di bawah planet itu ada 7 planet lagi, sehingga semuanya berjumlah 15 planet. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu planet tersebut. Lalu beliau berkata, planet yang paling tinggi adalah planet kita. Maksud saya planet umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, iaitu ayat yang ke-35 surah Muhammad yang bermaksud, maka janganlah kamu berasa hina dan menyeru kepada kedamaian, padahal kamu lebih tinggi dan Allah bersama kamu dan dia tidak akan menzalimi amal-amal kamu. Baik, sekarang sampailah kepada penghujung pembentangan ini, iaitu fasa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, banyak khazanah karya tafsir yang telah ditinggalkan oleh para ulama silam sehingga kini. Ulama-ulama tempatan di Malaysia secara khususnya turut menyumbang di dalam memperkayakan lagi maktabah tafsir tersebut. Karya-karya tafsir ini perlu diketengahkan kepada masyarakat supaya dapat dimanfaatkan. Usaha-usaha berterusan perlu diambil bagi memastikan survival penghasilan karya-karya tafsir tempatan dari masa ke semasa bersesuaian dengan tuntutan perubahan zaman. Intelektual Islam yang ingin menceburi lapangan ini perlulah terlebih dahulu memastikan diri mereka memiliki kelayakan serta memenuhi segala syarat yang diperlukan. Haid sekali, hanya dengan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sahaja, seseorang itu boleh mencapai kejayaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Saya tutup pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.